Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya, Nurul Husna binti Jamaluddin Natsir akan pembentangan penggunaan bahan bantu mengajar bagi subjek pendidikan inklusif dengan khususnya PIMK 3132. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, bagi bahan bantu mengajar yang telah saya bina adalah untuk murid tahun 4 bagi subjek pendidikan Islam. Baiklah, aktiviti BBM saya, bahan bantu mengajar saya adalah BBM berbentuk digital, di mana permainan yang saya lakukan ini adalah untuk menarik minat murid supaya mereka terlibat secara aktif lagi di dalam pengajaran saya. Jadi aktiviti saya yang berbentuk digital ini, saya telah mengambil idea daripada permainan Treasure Hunt. Namun saya meletakkan aktiviti ini bernama Mari Mengembara, di mana aktiviti ini adalah berkisahkan tentang ciri-ciri pemakaian mengikut syarak dan juga doa memakai pakaian. Okay. Saya juga meletakkan ayat Muslim yang baik adalah yang baik pakaiannya, di mana murid dapat meneka kuis ataupun soalan-soalan ini ataupun aktiviti ini adalah berkaitan apa. Bukan itu sahaja, di setiap soalan yang saya akan tanya kepada murid juga adanya seperti langkah soalan ke soalan, seperti terjemahan yang kita selalu bermain waktu kecil-kecil dahulu, di mana murid akan pergi ke satu checkpoint ke checkpoint yang lain untuk menyelesaikan soalan yang diberikan. Jadi kita bermula dengan soalan yang saya sendiri yang akan pilih. Contohnya pada soalan yang berwarna 04, soalan keempat. Jadi saya akan klik pada soalan 04 itu dan akan terbukalah soalannya. Murid akan nampak soalannya dengan jelas. Jadi marilah kita lihat contoh soalan pada checkpoint yang keempat itu. Baiklah, berikut merupakan contoh soalan bila saya telah klik pada soalan keempat. Dia akan keluarlah soalannya, iaitu contohnya memakai baju longgar adalah cara menutup aurat yang betul. Jadi murid telah dibekalkan dengan setiap kumpulan. Satu kumpulan tu seperti seorang, 2 hingga 3 orang satu kumpulan, dan mereka akan menerima seorang satu papan putih mini dan sebatang pen. Termasuklah murid pendidikan khas masalah penglihatan yang telah masuk dalam kelas pendidikan inklusif ini. Jadi dalam kumpulan mereka akan berbincang berdasarkan soalan yang tertera, adakah jawapan itu betul atau salah, dan mereka akan menulis di papan putih mini itu dengan besar setelah berbincang jawapan. Setelah mereka menulis jawapan mereka, guru akan mengarahkan murid-murid untuk mengangkat jawapan mereka secara tinggi-tinggi supaya kita boleh tengok apa jawapan yang mereka telah tulis. Setelah mereka menulis jawapan-jawapan mereka yang diberi masa perusahaan untuk mereka menulis, jadi guru akan menayangkan jawapan yang betul bagi soalan tersebut. Contohnya jawapannya adalah betul. Maka murid yang dapat jawapan yang betul dan kumpulan yang jawapan dengan betul akan mendapat penubuhan positif seperti kata-kata pujian, ataupun kita akan memberikan token bagi setiap kumpulan. Setelah kita selesai soalan pertama, kita dapat lihat soalan-soalan itu akan mengembang, di mana soalan itu telah dijawab. Jadi kita akan beralih kepada soalan seterusnya. Sepertinya saya guru sendiri akan memilih soalan ketujuh. Jadi seperti tadi kita akan mengulang menekan pada soalan yang ketujuh itu dan akan terkeluarlah soalan yang perlu dijawab oleh murid. Contohnya kita boleh lihat soalan yang kedua kita telah pilih ialah soalan yang ketujuh. Ini merupakan doa memakai pakaian dan saya telah meletakkan doa
menaiki kenderaan di sini iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Murid akan membaca beramai dan mereka akan berbincang dalam kumpulan. Adakah ini jawapan yang betul bagi doa memakai pakaian ataupun jawapan yang salah? Apabila mereka telah memilih jawapannya, maka guru akan seperti tadi, kita akan menanyakan jawapan yang betul. Jadi, yang salah akan dikenakan pemotongan markah atau tindakan lain, dan siapa kumpulan yang mendapat jawapan betul akan menerima peneguhan positif. Langkah yang sama kita ulang pada checkpoint-checkpoint yang seterusnya, iaitu pada checkpoint 10, 14, 17, 19 dan 23. Bukan itu sahaja, kita juga ada sedikit selingan yang dapat menarik minat murid, di mana terdapat bahagian-bahagian checkpoint, murid tidak perlu menjawab soalan yang diberikan. Di sini kita meletakkan satu kejutan kepada murid di mana mereka mendapat peneguhan positif atas kerjasama yang telah mereka jalankan. Peneguhan positif ini bukan hanya murid yang jawab dengan betul sahaja akan beroleh, manakala peneguhan positif ini setiap murid akan menerimanya, di mana setiap kumpulan akan menerima 5 biji gula-gula. Kejutan yang diberikan ini akan menyebabkan murid yang mungkin sudah merasa bosan dengan permainan ini akan kembali aktif dan bersemangat. Jika murid yang sebelum-sebelum ini kumpulan mereka hanya dapat jawapan salah sahaja, jadi pada checkpoint ini mereka akan lebih teruja untuk menjawab dengan betul. Itu sahaja cara penggunaan bahan bantu mengajar saya ini. Jadi, setiap perkara pasti ada pros and connya. Pasti ada yang baik dan ada yang buruknya. Jadi, bagi bahan bantu mengajar saya ini, antara kelebihannya ialah bentuk skrin yang besar, large screen, di mana murid-murid seperti dalam kelas pendidikan inklusif ini, terdapat ni seorang murid masalah penglihatan B3 di mana penglihatannya masih boleh melihat, tetapi perlulah bahan itu berbentuk besar. Jadi, bahan bantu mengajar yang telah saya bina ini berbentuk besar, bukan hanya boleh dilihat oleh murid-murid tipikal, namun murid-murid masalah penglihatan ini juga dapat melihatnya dengan jelas. Kelebihan yang kedua di mana bahan ini mudah dibawa jika berbanding bahan bantu mengajar berbentuk maujud. Jika maujud kita perlu membuat secara large print juga sebab murid ini terdapatnya murid masalah penglihatan di dalam kelas pendidikan inklusif ini. Jadi jika berbentuk maujud ia akan sukar dibawa dan mungkin tidak kukuh, mudah tercabut dan sebagainya. Kelebihan yang terakhir, ia melibatkan semua murid. Di mana permainan ini tadi kita boleh lihat semua murid mendapat papan putih mini mereka sendiri, tetapi perlulah adanya aktiviti perbincangan dan kerjasama dalam kumpulan. Okey, manakala kekurangan bagi bahan bantu mengajar saya ini, murid aktif ataupun murid perdana akan lebih mendominasi pembelajaran itu. Jika soalan terkeluar, soalan dipaparkan saja, mereka terus gigim jawab. Jadi guru perlulah memainkan peranan untuk menyuruh murid-murid ini perlu berbincang dengan murid-murid masalah penglihatan, khususnya jika
mereka ada dalam kumpulan yang sama. Itu sahaja bagi pementasan saya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.